Assalamualaikum, selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif dan sangat bertuah Hisham bersama dengan pengurus Akademi KL Rovers iaitu Encik Azno Zulkarnain. Terima kasih Tuan sudi lepak dan luang kerjasama masa dengan Harimau Melaya. Terima kasih, selamat datang. Tuan, baru-baru ni KL Rovers bawah 14 baru menjuarai bawah Liga Super Rimau bawah 14. So, komen Tuan tentang tu. Zon Kuala Lumpur. Zon Kuala Lumpur. Okey, alhamdulillah saya rasa ni tahun yang pertama Liga Super Rimau diadakan, and KL Rovers menyertai pertandingan ini dan kita telah pun berjaya menjuarai Zon Kuala Lumpur kategori bawah 14. Di bawah 14. Okey. Apa cabaran-cabaran bila sebagai seorang pengurus untuk melatih ataupun mengurus budak-budak ni? Mungkin different matter lah untuk orang besar lain, budak-budak lain. Jadi kalau tanya dengan kami, of course cabaran tu banyak. Yang kami mulakan, kita mula 2018. Jadi banyak pemain-pemain di KL Rovers Academy ni dia bermula dari kecil. Bermaknanya daripada umur 9 tahun. 9 tahun, okey. 9 tahun. Jadi kita latih, kita monitor dan kita sentiasa pantau segala performance dia orang, di mana dia pergi, dia bermain bola di mana, dia dilatih di mana, dan kita sentiasa bawa mereka. Sebelum ni kita ada bawa ada few batch, setiap pemain-pemain tu kita bawa ke Singapura. Okay. Kita pernah pergi main di kejohanan-kejohanan besar di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang. Tapi nak jadi cerita, Liga Super Rimau diadakan. Jadi di Kuala Lumpur, and kami pun berlatih di sini di Kuala Lumpur, bekerjasama dengan pihak Persatuan KLFA, dan kita punya abang tu KL Rovers lah. KL Rovers ya, M3. Okey, jadi kita pun hantar ke Liga Super Rimau. 8 perlawanan lah kita main. Okay. Alhamdulillah tanpa kalah. Tanpa kalah, and kita dapat menjuarai lah kategori bawah 14 Zon Kuala Lumpur. Okay. Untuk season yang pertama. Season ni tahun yang pertama lah. Yeah. Okey, mungkin tadi start pada umur 9 tahun budak-budak ni boleh join akademi ni. Ada 9 maybe sampai umur 14. Mungkin tuan boleh sharekan macam mana maybe ada orang-orang yang dah tengok nak join lah KL Rovers punya akademi ni. Adakah selection ke? Okay. Dia ada dua cara dan kita pun nak praktis benda ni. Sebenarnya kita nak satu budaya bermain bola sepak di Kuala Lumpur ni menyeluruh. Okay. Jadi kita harap apa yang kita buat ni mungkin boleh dijadikan satu contoh yang baik, dan kita sentiasa nak buat kawan lah dengan klub-klub di dalam Kuala Lumpur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang terbuka. Bermaksud kalau ada ibu bapa, ada pemain-pemain yang nak belajar bermain bola, kita tak pernah kata you have to be good to be here. Maknanya you tak perlu bagus untuk datang kat sini. Okay. Bermaksud you datang, you nak main bola. Itu yang paling penting. Sebab grassroots football is fun. Jadi kita akan buat benda tu supaya dia ni mencintai bola. Dan siapa-siapa pun boleh datang Sabtu dengan Ahad. Untuk yang beginner, bermaksud orang yang baru nak belajar main bola, ataupun dia pun tak tahu dia ni dah level mana, dia datang Sabtu dengan Ahad. Kalau kita tengok dia dah ready, dan kita akan inform dengan ibu bapa dia. Okey. Mungkin cara macam tadi untuk level-level yang kanak-kanak, budak-budak ni sangat berbeza. Contoh kalau macam tuan sendiri ada juga CJ, kejurulatihan. Untuk mengajar budak-budak ni, sebelum budak-budak ni nak masuk ke dalam padang, sebagai seorang jurulatih, sebagai seorang pengurus juga, apa kata-kata semangat, apa metode-metode yang orang boleh digunakan? Sebab budak-budak ni lain sikit dia punya pemikiran. Jadi kalau kita tengok sekarang memang FAM memang kalau boleh semua yang melatih pemain-pemain di bawah kategori grassroots, jurulatih tu mesti ada lesen lah. Lesen ataupun mesti menghadiri kursus grassroots football. Jadi bila dia dah hadir, dia akan tahu apa yang sepatutnya dibuat, dan bagaimana nak memulakan seorang tu. Kalau boleh kata dia memang zero base, datang zero base, tapi dia suka main bola, dia suka tengok bola.
And ibu bapa pula suka tengok anak dia bangun pagi semua kan. Jadi kita akan applykan diorang supaya dia datang. Memang football tu dia tak ada terlampau serius lah. Dia terus train, lompat, lari 3 round ke tak. Kita akan mulakan dengan fun. Playing with the kawan-kawan baru. Main, happy, gelak dulu. Lepas tu lama-lama dia akan suka datang. Dia akan suka belajar. Okay, tuan. Mungkin kalau dari segi training method dalam game, contohlah pemain dah dipilih untuk kita pergi ke perlawanan Liga Super Rimau ke everything. Tuan dah select ataupun coach dah select player ni, okey ni akan main dulu. Mungkin ada yang tak dapat main, ada yang main sekejap. Mungkin ada yang terasa, coach kenapa tak pilih saya nak main. Okey. Macam mana nak orang besar pun kadang-kadang terasa ada, dapat. So macam mana untuk budak-budak? Itu betul lah. Benda ni akan sentiasa ditanya dan sentiasa kita hadapi lah sebagai seorang jurulatih. Lagi-lagi jurulatih grassroots lah. Pengalaman handle timing pemain bola ni sangat penting. Jadi kalau ditanya macam mana nak menghindarkan daripada perkara-perkara macam ni, bila dia ada tournament, katakanlah bawah 8 kita kena tahu dia berapa side. 5 a side. Bawah 10 dia 7 a side. Okay. Bawah 9, bawah 12 dia 9 a side. Jadi bila bawah 14 baru dia 11 a side. Actual padang lah. 16 pun sama. Tapi kalau jurulatih tu dia dah biasa dan dia akan tahu, dan dia cuba kalau boleh dalam satu pasukan dia jangan bawa terlalu ramai. Dia bawa, kalau kata 5 a side ataupun 7 a side, dia bawa lah 10 atau 12 orang supaya masa bermain itu akan sempat. Sebab budak-budak pun dia tak perasan, rupa-rupanya dia tak boleh main terlalu panjang. Dia akan penat, dia akan letih, dia akan rasa give up. Penat. Tak nak. Dia akan minta. Tukar. Dia akan minta. Jadi kita banyak dah lalu dan kita banyak hilang, dah tak ada lah masalah-masalah macam tu lah. Okey, itu mungkin orang dah tahulah benda tu. Okey. Kalau dari segi pemilihan lah, contoh lah sebagai seorang pandangan seorang jurulatih dan juga pengurus, method macam selection ataupun trial selalunya orang macam sebelum ni okey, tapi anaknya main je, mungkin dah grassroots yang umur 12 14 tu dah level-level dah membesar. Adakah faktor fizikal yang lebih utama ataupun orang kata apa talent dia sebenarnya? Kalau di sini saya jurulatih akan sentiasa bagi tahu dekat player lah. Kita gunakan bola sepak ni untuk semua. Untuk hidup. Untuk kehidupan. Bermakna you kena tahu bahawa kenapa you kena latih. You kena berlatih. Macam pergi sekolah juga. Kalau you tak pergi sekolah, macam mana nak ambil exam? Sama. Jadi kalau you tak berlatih, macam mana nak pergi tournament? Itu dah satu. Level 1. So kalau budak tu tak pergi latihan, kita takkan pilih dia. Okay. Jadi dia akan tahu. Apply that thing with your life. Maknanya the actual life is education lah. So kalau kita dah apply yang tu, yang pertama. Yang kedua, bila di tempat latihan pun, serius dia atau tidak pun, kita boleh tengok. Dan kita akan cakap, dalam latih jangan main-main. Masa kat sekolah sama juga. Ya, belajar betul-betul. Kalau kat sekolah main-main, baling-baling ke whatever, tak jadi juga. Jadi basically kita akan sentiasa bagi tahu budak-budak dan kita terapkan disiplin tu daripada awal. Jadi bila disiplin dah ada, semua dah ada, and then the next category will be skill and also your own personal performance lah. Tapi kita akan macam mana pun dia akan kalau kita main bola, dia lawan, menang atau kalah, kita tetap rotate. Kita akan tetap rotate. Kita akan bawa the actual strength, apa strength yang kita rasa baik. Maknanya kalau bawa 12, 9, 11, kita bawa dalam 13 orang. Jadi sempat rotate. Okey. Faktor key yang utama, disiplin lah kita kena pupuk daripada muda sebenarnya. Benda tu baru sampai ke profesional nanti. Okey. Selepas menjadi Liga Super Rimau bawah 14 daerah KL tadi, apa cabaran-cabaran yang utama? Maybe mungkin sekarang ni faktor COVID lah kot cabaran dia. So boleh tuan share? Cabaran yang utama of course lah, kalau bila kita ni bila dah umur 14 ni, saya dah mula terapkan winning mentality pada player. Kalau di bawah 12 tu kita tak jarang lah kata kita nak menang. Tapi bila dah sampai ke 14, kita terapkan winning mentality. And of course bila winning mentality dia dah menang,
macam mana pula nak kekalkan performance tu lah. Itu yang kita tetap train juga pada hari ini. Walaupun bulan Ramadan dah nak habis, tapi dia akan tetap train, dan masa bulan Ramadan pun insyaAllah kita akan train, sebab Liga Super Rimau dan program-program akan continue immediately after Raya. Bila Ketua cakap tadi bahawa 14 dengan 16 dah diterapkan winning mentality untuk terus. Mungkin projek jangka masa panjang KL Rovers ni macam mana? Adakah selepas umur 16, okey, ada saluran dia untuk player-player ni pergi, ataupun sebelum 16 dah habis ada kelab-kelab lain ke yang dah ambil? Buat masa sekarang, kita masih dalam perancangan untuk the pathway budak ni, katakan lepas 16 dia ke mana. Tetapi apa yang kita boleh janjikan ataupun apa yang boleh kita nak buatkan supaya diorang ni tahu ke mana dia selepas ini, dan kita sentiasa push bakat-bakat yang mana kita rasa boleh ditonjolkan lagi. Contohnya macam AT tadi NFDP tu kan. Dia train di sini, ada NFDP, kita cakap okey, NFDP ada selection, please go. Kalau you tak dapat, you balik sini balik train lagi. Tapi kalau you dapat, you pergi training dan you boleh datang sini lagi. Itu yang pertama. Sama juga macam abang abang bila umur 14 dia NFDP is PLD, Pusat Latihan Daerah. Jadi sekiranya kalau dia ni dah main NFDP, mungkin AMD akan ambil, mungkin Sekolah Sukan Negeri akan ambil. Jadi kalau dia tak di tu, ada PLD lagi, so dia try kat situ. So basically buat masa sekarang itu kita buat dulu. Untuk selanjutnya, tindakan selanjutnya kita akan menyertai lah Liga Dalaman KLFA lah. That's our target, the next target lah. But the team have to be prepared. Sebelum kita takkan hantar budak yang tak ready. Okey. KL Rovers ni akademi dah berapa lama tuan? 5 tahun. 5 tahun. Okey. Sepanjang 5 tahun tu ada tak player yang tuan rasa bangga yang maybe dah berjaya ke mana-mana lah? Buat masa sekarang ni alhamdulillah, daripada mula kita tumbuhkan atau kita mula buat akademi ni, kita dah ada beberapa pemain yang dipilih ke yang pernah bermain dengan kita, yang berlatih dengan kita, 2 orang dah ke Akademi Mohtadari. Okey, Mohtadari. Okey. 7 orang. Sekarang ni 7 orang batch yang pertama kita punya breed yang pertama ke Sekolah Sukan Negeri. Kuala Lumpur, ada Perak dan ada Melaka. Jadi yang tak dapat yang itu masih lagi sambung program tu dengan Pusat Latihan Daerah. Itu untuk the senior. Untuk adik-adik yang kecil bawah 12, memang kita akan push sekiranya kita nampak bakat dia dia pun ada potensi, kita akan push untuk dia pergi selection NFDP and then menyokong program pembangunan bola sepak negara. Because daripada situlah yang diorang akan dilihat daripada mata-mata yang lain kan, sama ada talent ni bagus ke tak. Jadi kita support sebab mungkin sekarang ni platform tu dah makin besar, semua orang dah boleh bermain bola. Okey, ni mungkin soalan terakhir yang dia macam related lah. Ada baru-baru ni kontroversi yang lecturer student pasal laptop everything. So tuan kata tadi okey, siapa-siapa pun boleh datang main, boleh datang join untuk baru yang main. Mungkin ada budak yang datang tapi tak ada kasut. Okey, tak ada kasut. Saya rasa dekat sini player yang ada latih dekat sini, saya rasa diorang pun memang banyak kasut. Dan bila diorang dalam kanak-kanak ni, diorang punya saiz tu cepat berubah. Jadi kita memang sentiasa ada je kasut-kasut yang diorang tak pakai dah. Dan kita dah standby untuk sekiranya kalau dia datang tanpa kasut lah. Tapi jarang lah orang yang dia ada yang datang jarang tanpa kasut tu, dia mungkin dia tak tahu nak pakai kasut apa di sini. Tapi kalau dia betul-betul ada masalah, insyaAllah lah kita boleh bantu bang. Okey tuan, ni last question, harapan lah untuk KL Rovers Academy Seri. Mungkin ada yang nak join ke, yang tak nak ke, maybe budak-budak yang tengok nak main bola. Okay, saya berharap satu yang paling pertama sekali, harapan saya adalah satu hari nanti kita boleh tengok satu budaya bola sepak Kuala Lumpur yang sangat baik. Bila kita ada satu budaya bola sepak di Kuala Lumpur yang sangat baik, bermakna semua orang akan dijaga lah. Daripada pemain, ibu bapa dan masyarakat kat luar. So
ekonomi mungkin akan lebih baik. Jadi orang yang berniaga air pun akan lebih baik bila tournament ada ke semua. Jadi mungkin banyak peluang pekerjaan akan lebih terbuka. Jadi saya, kalau tanya dengan saya, itulah harapan kami dan memang itu yang kami cuba buat. Selain daripada bola sepak, bermakna nak bagi apa itu bola sepak dan lain-lain. Alright. Terima kasih tuan sudi tuan kawan dengan Harimau Melaya. Thank you so much semua yang menonton. Semoga korang terus layan di channel Harimau Melaya. Ciao. Terima kasih. Datang lagi.